berjalan berhampiran Father Organic Farm. Ibu dan anak perempuan berusia lingkungan 3 tahun yang ditemui berpelukan antara 21 mangsa disahkan maut setakat ini. Dua runtuhan cerun yang berlaku dalam sela masa 20 hingga 30 minit mengakibatkan 3 tapak perkhemahan di Fathers Organic Farm, Batangkali, Hulu Selangor. Selangor tertimbus pada awal pagi 16 Disember 2022. Pada jam 3 pagi, kita telah menggerakkan seramai 8 kali anggota dengan 1 kali lori ke lokasi bagi membuat pemantauan awal dan juga melaksanakan kerja-kerja menyelamat. Operasi pencarian dimulakan pada jam 4.30 pagi dengan diketuai oleh pihak Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia dengan melakukan scene size-up, yang mana menganggarkan pada waktu itu dengan keadaan yang amat gelap dan juga keadaan yang masih lagi bahaya kerana berlaku pergerakan tanah pada waktu itu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM antara 5 agensi utama terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat ini. Dalam operasi pada kali ini, beberapa sektor untuk APM saja telah dipecahkan, iaitu sektor bahagian penyelamat, bahagian kebajikan, bahagian untuk melaksanakan pelaporan-pelaporan dan juga bagi membantu mengeluarkan mangsa-mangsa. Kita juga turut dibantu oleh unit anjing pengesan APM sendiri dan juga 1 ekor anjing pengesan kita yang digelar TAR telah berjaya mengesan mangsa sepanjang operasi dijalankan semalam. Sesampai saya di lokasi, saya tengok keadaan dekat lokasi memang agak teruk. Kalau kita tengok keadaan tu macam tak boleh nak bayangkan macam mana perasaan family-family yang tengah berkemping, bergembira dengan family, tiba-tiba dalam sekelip mata macam tu je hilang. Kalau kita tengok kawasan dia memang agak besar dan runtuhan tu memang agak, kalau kita tengok menyeramkan lah, tak tahulah macam mana kayu-kayu balak tu jatuh. Saya dapat info lah, ada setengah mangsa dia ada ceritakan pengalaman dia. Dia dengar tu macam guruh sekali. Kali kedua tu memang dia dah tak boleh nak buat apa, memang dah habis. Sehingga pukul 10.16 pagi pada hari kejadian, sebanyak 8 mayat ditemui manakala 60 orang berjaya diselamatkan. Saya sangat bangga melihat tim saya yang sepatutnya waktu tu dah balik, tapi disebabkan adanya terjadi kes tanah runtuh ni, kita orang punya tim bergegas patah balik dan set up segala peralatan untuk penyelamat. Harapan saya semua pasukan-pasukan penyelamat, APM, PASPA, PDRM, SMART Team berjaya dapat keluarkan semua 100% mangsa yang ada dekat dalam tu tanpa tinggalkan 1 orang pun. Baik mangsa tu hidup ataupun mati, harap kita orang dapat keluarkan semua. Jadi kita harapkan semua mangsa tu dapat dikeluarkan dengan selamat walaupun tidak bernyawa lagi. Tugas mencari dan menyelamat berhadapan dengan risiko keselamatan akibat cuaca hujan dan persekitaran yang mencabar. Usaha mencari dan mengeluarkan mangsa yang masih hilang diteruskan walaupun sudah masuk hari ke-7. Pengalaman saya ketika saya lihat situasi bencana tanah runtuh ini, saya merasakan menyedihkan apabila saya bertemu dengan mangsa-mangsa tanah runtuh dan mana yang masih bernyawa, mereka kehilangan keluarga.
Ketika itu dalam fikiran saya ialah kami memang rasa nak sangat menyelamatkan mangsa-mangsa yang mana yang boleh diselamatkan dan mana yang tak dapat diselamatkan tu sedih sangat-sangat sampai kami rasakan kami nak buat kerja cepat-cepat habiskan sebab tak nak lagi tertangguh masa untuk menyelamatkan mangsa. Sewaktu saya masuk sampai di tempat kejadian ada mangsa yang masih hidup, mangsa masih boleh berjalan. Dia sempat melambai-lambai, cuma separuh daripada badannya tertimbus. Kemudian ada mangsa yang memang kami cuma jumpa pada mereka punya sleeping bag. Ada juga mangsa yang kami jumpai daripada rambut kanak-kanak. Antara mangsa tragedi ini melibatkan guru bersama ahli keluarga dan kaki tangan termasuk pekerja kantin sekolah jenis kebangsaan Cina Muncong di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Ia memberi kesan mendalam khususnya terhadap emosi keluarga mangsa. Inisiatif pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bukan sahaja membabitkan operasi penyelamatan di lapangan, malah memberi khidmat nasihat kaunseling kepada mangsa dan keluarga mangsa. Okey, kami ke sini pula kami telah approach salah seorang waris mangsa yang beragama Islam tu. Kami tanya kepadanya apa hubungan dengan mangsa, bagaimana dapat tahu berita kematian mangsa tu, daripada mana dapat tahu. Sebab tu kami tugaskan sini untuk tenangkan dia punya emosi dia, kita kawal balik, kita gather balik dia punya emosi, kita kumpul balik emosi kita pada mereka. And then kita bantu apa yang mereka perlukan lah. Kita bagi sokongan kepada dia cuba supaya dia bersabar, tenangkan fikiran dia dahulu, lepaskan apa yang rasa. Nangis pun nangis lah time tu. Cuma bila dah habis nangis tu baru kita rasa macam okey, kita boleh ni, kita boleh untuk approach keluarga ni untuk kita bagi tenangkan dia sekejap. Tim saya pada hari Sabtu yang lepas, saya percayakan kepada 3 tim. Saya approach ada keluarga yang Islam tu, ada satu lagi tim kita pada keluarga yang Chinese juga. Kita berbincang untuk pengalaman untuk bagi keluarga yang kehilangan 4 keluarga serentak tu. Pada mulanya kami tak tahu itu waris keluarga tersebut. Sebab mereka memang dia pun tak bersedia nak bercerita dekat kami. So bila kami nampak dia macam dia tak boleh nak share dengan sesiapa, baru kami tahu yang itu keluarga yang 4 keluarga yang masa yang terbabit lah. So kita nampak pada awal pun memang dia tak bersedia nak bercerita. Dan satu lagi, saya lihat situasi ini menunjukkan kita sebagai rakyat Malaysia yang bersatu padu, tidak kira agama dan bangsa. Semoga perpaduan yang terbina ini akan kekal selama-lamanya. Komitmen dan kepakaran pasukan mencari dan penyelamat daripada pelbagai agensi yang diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diteruskan bagi mengesan baki 3 mangsa yang masih hilang. Tragedi tanah runtuh menuntut keprihatinan semua pihak mengenai kepentingan perancangan berteraskan kelestarian alam terhadap pembangunan dan pembinaan cerun di kawasan berbukit agar ia tidak berulang.